Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama kuliah subuh kita, insya-Allah berkaitan dengan kitab fiqh kita, kitab Kifayatul Akhyar. Dan tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai topik berkaitan dengan babul ghusl, bab pada menyatakan mandi tu, mandi. Dan kita dah ambil bab al-ghusl al-masnunah, maknanya mandi-mandi yang sunat, al-ghusl al-masnun. Kita dah ambil sebelum ni tuan-tuan berkaitan dengan mandi hari raya, mandi sunat Jumaat, mandi sunat dua hari raya, mandi kerana minta hujan, ataupun mandi khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Semuanya disunatkan. Dan insya-Allah kita sambung lagi, kata muallif rahimahullahu taala, wal ghuslu min ghaslil mayyit wal kafiru idza aslama wal majnunu idza afaqa wal mughma alaihi idza afaqa. Maknanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Abi Syuja' rahimahullahu taala, dan mandi disebabkan memandikan mayat, dan juga orang kafir apabila dia memeluk agama Islam, dan orang gila apabila dia sedar, daripada gilanya, dan orang yang pitam apabila, orang yang pingsan ataupun pitam apabila dia sedar. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita kata apabila disebut perkara tadi adalah termasuk dalam mandi-mandi yang sunat. Mandi disebabkan memandikan mayat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayat, maka hendaklah dia mandi. Apa hukumnya Ustaz? Wajib ke sunat? Kita dah awal tadi dah sebut, hukumnya adalah sunat. Tetapi dalam fiqh Syafi'i, dia ada dua pandangan. Dia panggil pandangan lama dengan pandangan baru. Dia kata al-qadim, pandangan qadim, kata muallif kitab Kifayatul Akhyar, wal qadim ay al-qadim annahu wajib. Maknanya pandangan lama tu dia wajib. Pandangan Imam Syafi'i, dia ada pertamanya di dekat Iraq. Pandangan keduanya ataupun pandangan barunya dekat Mesir. Kenapa boleh ada dua pandangan? Pandangan yang lama dengan pandangan yang baru. Pandangan pertama tu, pandangan lama tu, dia berdasarkan nas-nas yang sampai pada dia, yang didapat, yang dijumpa, yang dicari. Tapi bila dia sampai kat Mesir, dia dapat lagi nas-nas yang baru, menyebabkan fatwanya berubah bila bertemu dengan hadis-hadis yang lain yang baru. Bila itu adab kita, adab kita dengan ilmu. Apabila kita berjumpa dengan nas-nas, apabila kita berjumpa dengan penerangan yang lebih kuat, yang lebih hujahnya lebih kuat, tidak salah untuk kita pegang pandangan yang baru, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu pun bergantung juga kepada orang yang kekuatan penerangan. Sebab kita ni tuan-tuan, hari ni kita kat Malaysia ni lebih kepada merujuk kepada ustaz-ustaz lah, kan? Apa yang ustaz tersebut, kalau hujah yang diterangkan oleh ustaz tu kuat, itu pun kadang-kadang ada orang terima, kadang-kadang ada orang tak terima. Dia kekal dengan pandangan yang dia pegang selama ni berbanding dengan apa yang diterima yang baru. Mungkin sama dia menolak, ataupun dia menafikan, ataupun sewaktu dengannya. Ala kulli hal, apapun namanya Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i dia ada qaul qadim dan qaul jadid, pandangan lama dan pandangan baru. So, pandangan barunya adalah di Mesir, dan itu yang tepatnya, yang rajihnya dalam fiqh Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, makna mandikan mayat, mandi mayat tu hukum wajib. Jangan silap, mandi orang yang memandikan mayat.
Lepas kita mandikan mayat, maka kita pun mandi. Ghusl min ghuslil mayyit dipanggil. Bukan sebelum mandikan mayat tu kita mandi, tak. Mandi setelah kita memandikan mayat. Orang tua-tua dulu, kalau kita ni mandi mayat, dia suruh cepat-cepat mandi. Dia kata takut bawa balik badi mayat, ya kan. Orang tua-tua dululah, ya tak. Tapi itu tak ada kena-mengena nanti Allah dengan badi mayat ke atas waktu dengannya. Kita mandi tu sunat mandi, berdasarkan nas tadilah. Bila ada pandangan wajib dengan sunat, dia kata memang ada pandangan qadim Imam Syafi'i wajib berdasarkan nas tadi. Falyaghtasil adalah fi'il dipanggil kata kerja yang sedang ataupun verb yang merujuk kepada sedang buat, lalu diletakkan dengan huruf lam pada awalnya, maka di situ menunjuk perintah. Kaedah fiqh mengatakan perintah pada hukum asalnya merujuk kepada wajib. Perintah menunjukkan kepada wajib. Jadi sebab itu pandangan pertama Imam Syafi'i dia kata wajib. Pandangan kedua mazhab Imam Syafi'i kata sunat. Wallahu a'lam. Jadi macam mana boleh berubah sunat pula Ustaz? Dia katakan hadis ni hadis hasan ni. Kata Imam Tirmizi hadisun hasan. Cuma Imam Ahmad rahimahullahu taala dia mengatakan bahawa hadis ni mauquf. Hadis ni sampai takat Abi Hurairah je. Perawinya setakat Abi Hurairah saja. Dia tak sampai kepada Nabi SAW. Hadis ni mauquf. Sebab tu bila sampai tahap Abi Hurairah ni, Imam Ahmad rahimahullahu taala dia pegang bahawa hukumnya adalah sunat saja. Sunat, dia tidak mengatakan wajib. Dia kata yustahabbu. Istilah yustahabbu ni kan adalah istilah yang digunakan untuk benda-benda yang sunat lah, bahkan digalakkan. Yustahabbu maknanya digalakkan. Kata Imam Syafi'i, setelah dia tukar kepada pandangan sunat tu, dia masih lagi duk pegang kalaulah hadis ini sahih. Mana sahih tu makna sampai kepada Nabi SAW, bukan mauquf. Dia katakan maka laqultu bihi, aku akan berpegang kepada pandangan wajibnya mandi bagi orang yang memandikan mayat tadi. Selepas mandikan mayat wajib dimandi. Itu pada kata Imam Syafi'i. Dia kata waqala Syafi'i rahimahullah taala law sahal hadis laqultu biwujubihi. Kalau hadis ini sahih, makna sahih makna bukan mauquf, makna memang hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqultu biwujubihi, aku akan katakan pandangan aku bahawa mandi kerana mandikan mayat tadi tu hukumnya adalah wajib, katakan. Itu pandangan. Wallahu a'lam. Jadi kekallah dalam mazhab Syafi'i, rajihnya adalah sunat saja, adalah digalakkan. Dan termasuk dalam perkara mandi-mandi yang sunat itu ialah memandikan orang kafir, ataupun mandinya orang kafir, bukan memandikan orang kafir. Nanti orang kafir dimandikan. Mandinya kafir tadi, mandinya orang kafir apabila dia meluk orang Islam, dia memeluk Islam, dia memeluk agama Islam. Apabila orang kafir dia memeluk agama Islam, maka sunat baginya mandi. Sunat baginya mandi. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, annahu alaihi salatu wasalam amar Qais ibn Asim wa Thumamah bin Athal an yaghtasila lamma aslama. Nabi perintahkan Qais bin Asim dan juga Thumamah bin Athal mandi apabila dia kedua-duanya memeluk agama Islam. Kedua-duanya memeluk Islam. Maka tapi walau bagaimana sekalipun Nabi tidak mewajibkan. Nabi tidak mewajibkan, walau perintah ini kata sebab ramai yang memeluk agama Islam ketika sebelum tu ataupun selepas itu Nabi tak suruh pun mandi. Tak. Tapi dua orang ni Nabi suruh mandi. Wallahu a'lam. Kenapa tak jadi tak wajib mandi kan? No.
Orang Islam ni, orang kafir, cara dia bertaubat itu ialah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Itu dah mencukupi istilahnya untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu nak mandi. Kalau kita kata dosa kena mandi juga, berat. Setiap kali orang buat dosa, bila bertaubat dia kena mandi. Berat katakan. Jadi tathiq bima la yutaq, maka tidak wajib lah. Tidak wajib mandi. Begitu juga sama dengan maksiat-maksiat yang lain yang dilakukan. Wallahu alam. Kenapa kat sini mandi namati Allah Subhanahu wa taala? Dia kata orang kafir apabila dia tidak berjunub atau tidak berhadas ketika kufurnya, maka tak wajib. Tapi kalau dia berjunub, dia berhadas, maka tuan-tuan mati Allah dalam mazhab Syafi'i yalzamhu al-ghusl ba'da al-Islam. Wajib bagi dia apabila dia meluk agama Islam, hendaklah dia mandi, dia wajib mandi. Wajib mandi. Kerana niat maknanya dia mandi sebelum ni, mandi wajib sebelum ni dia tak ada niat. Orang kafir mana ada niat? Ya kan. Maknanya tidak sah niatnya tadi. Sebelum mandinya seketika dia kafir tadi tidak sah. Sebab itu dia dituntut dia diwajibkan mandi sekali lagi untuk tadilah untuk dia keranakan dalam keadaan dia berjunub, bukan kerana dia memeluk agama Islam tu mandi khusus itu tidak katakan, tapi dia kerana dia dalam keadaan berjunub, masih lagi dalam keadaan berjunub. Wallahu a'lam. Baik, termasuk juga mandi sunat ini ialah mandi orang gila apabila dia sihat, apabila dia sedar, ataupun orang yang pingsan, orang yang pitam yang lama lah. Tapi kalau pitam sekejap-sekejap tak perlu. Ni pingsan lama perlu. Kalau pingsan sekejap tak. Maknanya petang baru sedar ataupun besoknya baru sedar. Kadang-kadang ada orang pingsan sampai 3 hari dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi mereka ini sunat mandi, katakan. Mandi sunat dia mandi daripada keadaannya tadi. Wallahu a'lam. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, fala qallama junna insan illa anzala. Sikit sangat orang yang gila apabila dia dalam keadaan gila tu, maknanya sikit sangat yang falqallama junna insan illa anzal. Kita kata orang gila ni dalam keadaan dia gila, dia sering kali keluar air mani. Sikit sangat yang tak keluar air mani, katakan. Sebab itu nanti Allah Subhanahu wa taala dia kata qala ba'duhum idza kana al-majnun yunzal ghaliban. Kalau gila ni memang kerap akan keluar air mani. Ini pandangan. Mungkin boleh disahkan oleh medik ke betul ke tidak, wallahu alam, tetapi ini disebut oleh ulama dalam kitab fiqh begitu. Fayam bagi dia kata fayam bagi ayajibul ghusl kan naum yang qadul wudu, maka wajib ke atas orang ke atas mereka untuk mandi tadilah. Kerana mazinnatul hadas, kebarangkalian tu tinggi. Ketika dia gila, dia telah berhadas. Walau bagaimana sekalipun, ajaba jumhur alladhi qalu bil istihbab, yang jumhur ulama mengatakan bahawa hukumnya sunat sahaja, bukannya wajib. Bi anna an-nawm madhinnah la alamata fiha 'ala al-hadath ba'da al-ifaqa wal inzal 'ainun yumkin ru'yatihi, wallahu a'lam. Dia tidak wajib, kecuali kita nampak, dia nampak jelas ada kesan air mani. Pandangan tadi tu yang mengatakan kebanyakan orang gila ni dia akan keluar air mani, itu hanya madhinnah kebarangkalian. Kebarangkalian. Kita tidak fikirkan kebarangkalian tu benda yang meragukan. Jadi bila meragukan tu dia tidaklah diambil kira, katakan.
Kalau setengah orang tu dia ambil juga kebarang kalian untuk istilahnya dia panggil untuk nak apa ni, kita kata istilahnya nak ambil jalan tengah lah, jalan selamat. Jalan selamat nak. Jadi dia mandi, katakan. Wallahualam. Tapi jumhur ulama dah sebut dah, kita kata mandi wajib dek kerana kita memang yakin nampak ada air mani. Kalau tak ada, tak ada. Kalau tak ada, tidak ada. Sama juga dikiaskan juga kepada orang yang pingsan tadi. Sama dalam kes orang yang gila. Wallahu a'lam. Itu wal inzalu ainun yumkin ru'yatuha, dan ada pun air mani tadi memang nampak, sepatutnya dia di ainun. Ada ainun, benda yang kita boleh nampak, dan bila nampak barulah ada mandi wajib tu. Al-ma' bil ma', mana air mani tu dengan air dengan air. Kalau tak nampak airnya, katakan, ataupun tak nampak kesannya, maka tidak adalah mandi. Ada malam seorang tu mimpi bersama, katakan, kena mandi tak, katakan. Maka Nabi kata apa? Al-ma' bil ma', dalam mimpi lah. Jadi dia beza dengan yang physically. Maknanya kalau seorang itu melakukan hubungan dengan isteri, menurut Allah, fizikal secara betul hakikatnya, yang itu walaupun tidak keluar air mani wajib. Tapi ini mimpi. Mimpi bersama. Mimpi bersama. Dalam mimpinya tadi dia telah bersama dengan wanita ke wanita perempuan. Adakah wajib mandi? Katakan mana tidak, kecuali jika dinampak air. Sebab tu dia kata al-ma' bil ma', air dengan air lah. Nampak air mani baru ada air, baru ada mandi wajib tu tadi. Wallahu a'lam. Okey. Baik. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga mandi sunat, dia kata qala wal ghuslu indal ihram wa lidukhulil makkah wa lilwuquf bi arafah wa liramil jimari thalatha wa litawaf. Dan waqala, kata Imam tadi, dan termasuk mandi sunat juga mandi indal ihram, mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram nama Allah Subhanahu wa taala thabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlali wa ightasala. Apabila ni nak sebelum dia nak berihram tadi, dia mandi dulu. Rawahu Imam Tirmizi. Sama lelaki ke perempuan ke, kanak-kanak ke, hatta orang perempuan tadi dalam keadaan haid sekalipun ataupun dalam keadaan nifas sekalipun, maka sunat baginya mandi. Sunat mandi apa? Mandi sunat ihram. Kalau kita mandinya sunat ihram itu kalau daripada Madinah, kalau daripada sini kita kata mandinya dekat sampai kalau Madinah kita akan mandi dekat hotel lah. Di hotel. Ada setengah tu dia mandi dekat Bir Ali, pun boleh, tak ada masalah, ikut keadaan. Ikut selesa. Kalau kita nak mandi daripada sini, ustaz boleh ke? Kata. Kalau kita direct masuk Mekah mungkin. Mandi je sunat ihram tu, tapi tak payah niat, jangan niat lagi. Mandi sunat je, kata. Mandi nak bersihkan badan je, katakan. Jangan niat lagi, katakan. Niatnya masa kat miqat. Niatnya masa di miqat, katakan. Nak pakai kain ihram bawah boleh, tak ada masalah. Yang atas pakai baju biasa dulu, tak apa. Nanti sampai dekat Bir Ali ataupun dekat kalau naik kapal terbang tu, nak masuk Mekah, dia akan berhenti dekat ada satu tempat tu, saya tak ingat dekat mana, daripada sebab kita naik kapal terbang, dia akan announce nak masuk Mekah, siapa yang nak pergi masuk terus Mekah kena Qarnul Manazil. Bila sampai ke Qarnul Manazil, niatlah. Ini niat. Dia bagi tahulah, katakan. Biasanya dia bagi tahu. Wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, orang perempuan yang haid sama juga kena mandi. Seperti mana yang sabit dalam hadis riwayat Muslim, Asma binti Umaysh
Umais, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika dia dalam keadaan nifas, nyatakan, ataupun dia melahirkan anak di Zulhulaifah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dia supaya mandi sunat ihram juga. Mandi sunat ihram, wallahu a'lam. Dan tidak ada beza di antara lelaki dengan perempuan dalam kes ini. Sama ada orang yang, hatta orang yang gila sekalipun mati Allah, maka disunatkan ke atasnya mandi, boleh dimandikan. Mungkin bukan gila yang kalau contohnya orang sindrom, budak, kanak-kanak yang sindrom ke apa ke, maka sunat mandikan, sunat dimandikan. Dan juga kanak-kanak pun sama dalam kes ini. Fa in lam yajid al-muhrimul ma', kalau tak jumpa orang-orang yang nak berihram tadi air, maka dia kena tayamum, sunat tayamum. Fa in wajada ma'an la yakfihi tawadda' bi, kalau ada air tapi tak cukup, maka cukup dengan berwuduk sahaja. Falaysa bijain, walaupun pandangan itu tidaklah kata bagus, tapi kerana apa? Kerana yang dituntut adalah mandi. Sebaik-baiknya kalau air tadi cukup, air tak cukup, dia tak perlulah berwuduk, dia terus bertayamum untuk gantikan mandi tadi, itu lebih baik. Qala Isnawi rahimallahu ta'ala, nass Syafi'i radhiyallahu anhu ala istihbabi fil wudu' wa iqtisari alaihi biduni tayammum. Ayatkan mana kata Isna'i, Imam Syafi'i nas sunatnya berwuduk dan cukup dengan wuduk itu tanpa perlu tayamum jika ada air, katakan, tapi tak cukup untuk mandi, maka sunat je berwuduk, gantikan mandi. Itu kata Imam Al-Isna'i. Wa'azahu ila naql Mahamili wal Mawardi, seperti mana yang dinukilkan juga Imam Al-Mahamili dan juga Imam Al-Mawardi. Termasuk juga dalam perkara sunat itu ialah sunat-sunat mandi, ialah masuk ke Mekah. Masuk ke Mekah, kerana Ibn Umar radhiyallahu anhuma la yaqdum Makkah illa bata bizitwa. Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kalau dia masuk Mekah, dia pergi Mekah, dia akan berhenti dekat Zitwa, dia tak terus masuk ke Mekah. Ini satu perkara yang memang disebut dalam riwayat, bahawa itu yang dilakukan oleh Ibn Umar. Ibn Umar ni, kenapa dia hujah perbuatannya? Sebab Ibn Umar ni adalah sahabat yang dikenali orang yang sangat-sangat berhati-hati dalam mengikut sunnah Nabi SAW. Memang dia follow betul. Sebab itu kita kata Ibn Umar radhiyallahu anhu dijadikan sebagai rujukan. Perbuatannya tadi dijadikan sebagai sandaran. Kerana ma'ruf, memang dikenali Ibn Umar ni adalah seorang yang pegang betul dengan sunnah Nabi SAW. Nabi pernah jalan satu tempat, dia bongkok, dia pun bongkok juga lalu ke situ. Maknanya betul ikut apa yang Nabi buat lah, ya, follow. Jadi Ibn Umar radhiyallahu anhu, dia masuk Mekah, dia berhenti dekat Zitwa. Dan apabila dia tidur, bukanlah berhenti setakat berhenti, tidak, tapi dia tidur di situ. Bata bizitwa hatta yusbih wa yaghtasil, sehinggalah pagi besoknya tu dia mandi. Summa yadkhul Makkah naharan, barulah dia masuk ke Mekah pada siang harinya. Wa yadhkur an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaf'alu wa yudhkar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dikhabarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memang melakukan perbuatan tersebut. Rawahu Shaykhan wal lafzul lil Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, dan lafaznya daripada Imam Muslim. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada beza di antara mandi istihbab mandi liman dakhala al-Makkah baina man ahrama bil haji aw al umrah. Maknanya bab sunat ihram,
masuk Mekah ke ihram untuk haji ke umrah, tidak ada beza dari sudut sunatnya, sama je. Ataupun orang tu tidak berihram pun, tapi dia nak masuk Mekah, katakan dia masuk Mekah pun, kita kata sunat baginya masuk ke Mekah untuk mandi. Wallahu a'lam. Wa qad nassa Syafi'i fil annahu man lam yahrum yaghtasil. Dalam kitab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Hatta orang yang tidak mahu mengerjakan umrah ataupun haji, dia masuk Mekah saja, yaghtasil, sunat dimandi. Sunat dimandi. Wahtaju bi annahu alaihi salatu wasalam amal fath ightasala dukhul Makkah wa huwa hilal yusib at-tayyib. Maknanya memang ada riwayat mengatakan bahawa Nabi SAW ni masuk Mekah ketika hari pembukaan Mekah itu, Nabi mandi dulu. Nabi mandi, bukan kerana nak ihram, tetapi ketika pembukaan Mekah. Wallahu a'lam. Ya, pandangan kata Imam Al-Mawardi rahimahullah ta'ala, orang yang nak mengerjakan umrah, apabila dia keluar daripada Mekah, lalu dia berihram dan dia mandikan untuk ihramnya, kemudian dia masuk ke Mekah, katakan summa arada dukhul Makkah nazar, dilihat dia orang yang melakukan umrah. Ada misal kita lah, kita berada dekat dalam Mekah, kita berada dalam Mekah, nak keluar daripada Mekah, nak keluar, sama ada nak buat umrah lagi sekali ke, ataupun nak pergi berjalan pergi ke Jeddah ke mana, wallahu a'lam, katakan perlu tak dia mandi? Dilihat idza kana ahrama min makanin ba'id kal Ji'ranah wal Hudaybiyah ustahibba al-ghusl lidukhul Makkah. Kalau dia berihram daripada tempat yang jauh, Jeddah, dia orang ke mana? Jeddah, Ustaz ni kata, maka sunat dia mandi untuk masuk ke Mekah. Bukan sunat ihram, sunat mandi untuk dia masuk Mekah. Sunat ihram tadi mungkin dia boleh buat ketika dia berada dekat hotel ke apa ke. Tapi kalau dia berihram tadi jauh, dia berihram dekat Ji'ranah lebih kurang 30 km katakan, ataupun di Hudaybiyah katakan, maka ustuhibba al-ghusl dukhul Makkah, dia sunatkan mandi. Wa in ahrama binat tan'im fala, kalau dia berihram setakat kat tan'im je, maka tak perlu, sunat je, tak. Kalau dia tak buat, bukanlah kata berdosa, bukan kata berdosa. Liqurbihi. Kenapa tan'im tak perlu mandi, Ustaz? Tak sunat mandi, sedekat. Tan'im dekat je, dalam 4 km 5 km je. Habis naik taksi lama, taksi dia pusing. Dia pusing naik balik bukit apa semua dah, baru sampai, katakan jam lagi apa semua, tak, tu yang lambat. Qala Ibn Rif'ah rahimahullah ta'ala, wa yadhhar an yuqalu mithli fil hajj. Sama juga masalah ni dalam musim haji ataupun keadaan haji. Wa minha, dan termasuk dalam mandi-mandi yang sunat itu al-wuquf bil Arafah. Wukuf ke Arafah pun hukumnya sunat mandi. Orang nak berwukuf di Arafah pun disunatkan mandi. Lianna Ibn Umar radhiyallahu anhu kana yaf'aluhu, bahawa Ibn Umar radhiyallahu anhu juga melakukan perbuatan tersebut. Wa haka Ibn Khal dzalika an Rasulillah sallallahu, dan di ada riwayat Ibn Khal mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu melakukan perbuatan itu. Ataupun kerana tempat wukuf tu tempat orang berhimpun ramai-ramai. Kan hari Arafah, waktu wukuf tu memang orang semua berkumpul. Sebab itu disunatkan mandi ke yaumil Jum'ah. Sama juga dengan mandi hari Jumaat, mandi solat hari raya. Antara sebab hukumnya sunat mandi sebab perhimpunan. Orang semua berkumpul, maka sunat mandi. Wallahu a'lam. Wa minha ar-ramyu ayyami tasyrik, dan termasuk juga mandi-mandi sunat itu ialah ketika nak melontar ataupun ketika nak pergi melontar rami pada 3 hari tasyrik. Hari tasyrik tu bila tu Ustaz? Katakan hari tasyrik, kita katakan kita 11, 12 dan 13.
Hari tasyrik tu 11, 12 dan 13. Tasyriq. Qaf. Ini tasyriq. Yaghtasil li kulli yawmin ghusla. Hendaklah dia mandi setiap hari sekali mandi. Sebelum pergi melontar. Bukan lepas melontar, sebelum kata. Fataqunu al-aghsal thalatha. Dan maksudnya kat situ akan jadi 3 kali mandilah, 3 hari. Lianna mawdi' yajtami'u fihi an-nas. Ketika itu orang semua berkumpul. Maka disunatkan mandi kerana sama juga dalam kes mandi sunat Jumaat. Wala yustahabbul ghusl li rami jamratil aqabah. Dan tidak disunatkan mandi kerana melontar jamrah Aqabah pada hari yang ke-10. Kerana apa? Liqurbihi min ghaslil wuquf. Kerana hampirnya melontar jamrah Aqabah itu dengan mandi kerana wukuf tadi. Bi khilafi baqiyatil jamrat, berbanding dengan melontar jamrat yang hari yang ke-11, 12, 13. Ini pandangan. وأيضا فوقت الجمرات الثلاثة بعد الزوال وهو وقت التهجر ولهذا يكون الغسل لهن بعد الزوال. Kerana waktu jamarat itu kita melontar jamarat hari yang ke-11 dan 12 dan 13 tu mulanya start ataupun mulanya masuknya kebenaran dibenarkan kita untuk melontar ataupun masa melontar itu ialah selepas tergelincirnya matahari waktu zuhur tu. Barulah dibenarkan kita melontar. Maka namanya Allah Subhanahu Wa Taala waktu tu lah dia tengah panas dan sebagainya, katakan maka seelok-eloknya mandi. Wallahu a'lam. Dan juga disunatkan mandi kerana tawaf. Kerana tawaf. Tawaf apa Ustaz? Tawaf ni ada 3, ada 4 mengatakan. Kita ada tawaf kudum, tawaf selamat datang. Bagi orang yang nak mengerjakan haji, ia dipanggil haji ifrad. Maka tawafnya tadi hanyalah dia katakan tawaf kudum, tawaf selamat datang. Kita ada tawaf ifadah, tawaf haji. Kita ada tawaf umrah. Tawaf bagi orang yang nak mengerjakan umrah. Dia tak ada tawaf kudum bagi orang yang nak mengerjakan umrah. Dia datang dan terus tawaf untuk umrah. Dan kita ada tawaf wada', makna tawaf selamat meninggalkan Mekah, katakan. Dan dia ada juga tawaf sunat, dan tawaf sunat. Maka disunatkan mandi itu kat tawaf yang mana Ustaz? Tawaf kudum, tawaf ifadah dan juga tawaf wada'. So tawaf kudum tu masuklah tawaf umrah. Adapun tawaf sunat tak disunatkan mandi. Tak disunatkan mandi. Ustihibbal ghusl li hadhihi thalatha fil qadim, pada pandangan yang lama. Kenapa? Kerana orang semua berkumpul. Orang semua berkumpul. Fayustahabbu lahu al-ightisal, maka disunatkan mandi di situ. Adapun pandangan baru tak disunatkan. Tidak disunatkan. Kenapa? Kerana waktul muwassa', masanya tempohnya kita katakan luas, katakan fala taghlab fihi zahmah. Sebab kita umrah tadi tu biasa umrah ataupun haji tidak kita kata dalam keadaan yang ramai. Dikata fala waktunya tu bila-bila masa boleh. Nak pergi masuk pagi ke, nak sepetang ke, tengah hari ke, malam ke, tak kisah, katakan. Jadi di situ dikatakan waktuhu muwassa', masanya tadi untuk buat tawaf tadi luas, bila-bila masa kita boleh pergi. Fala taghlib fihi az-zahmah. Ghalaba yaghlibu, makna fala taghlib fihi az-zahmah. Maka tak ada lah kata sibuk sangat. Tapi sekarang dah ni kitab ni tulis zaman dulu. Sekarang ni kalau kita pergi nama-nama Allah, kalau tak ada pandemik ni bersesak-sesak, maka afdalnya mandi dululah, katakan. Kecuali kalau kita tempohnya tu dekat, mandi sunat ihram macam setakat kita naim balik terus nak pergi tawaf, tak perlulah. Tapi kalau kita kata daripada
Malaysia ke, tak? Daripada Malaysia ataupun daripada Mekah, daripada Madinah, kita masuk Mekah, makanya sebaik-baiknya kalau boleh mandi dulu. Tapi mandi jangan mandi sakan. Jangan mandi sakan. Kita ni orang musafir, takut nanti mandi terus kat situ, mandi kat Mekah terus sampai terus nak mandi boleh demam. Banyak kes yang begitulah, sebab badan kita dia belum accept dengan dengan udara sana. Udara sana. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, dia kata begitulah yang dinukilkan oleh Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, dalam Syarah Muhazzam, dalam kitab Minhaj dan sebagainya, dalam kitab Manasik dia sebut, Imam Nawawi sebut, qala yustahabbul ghusl lil thalathah wa yashhad lil jadid wa adam al istihbab. Mana disunatkan kata seorang itu mandi disebabkan tiga perkara tadi, tiga tawaf tadi, wallahu alam, tapi dalam pandangan yang baru tidak disunatkan. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam awwal syai' bada'a bi hina qadima Makkah annahu tawadda summa tafa bil bait. Diriwayatkan dalam satu hadis Nabi SAW, rawahu Syaikhan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Perkara pertama, Aisyah kata Nabi SAW, perkara pertama yang dilakukan apabila dia sampai ke Mekah, sebelum dia tawaf, ialah Nabi SAW berwuduk. Berwuduk, maka tidaklah wajib mandi tu tadi. Dalam mandi tak ada masalah, katakan kalau tak mandi pun tak ada masalah, tapi wajib kata dia wuduk jika dia dalam keadaan berhadas. Sebab kita nak tawaf tadi mesti syaratnya dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Wallahu a'lam. Jadi kemudian nama Allah Subhanahu wa taala ada lagi mandi-mandi yang lain. Mandi kerana berbekam, ada al-ghusl min al-hijamah wal hammam. Dikatakan hammam tu qala Imam Rafi'i al-aktsaru lam yadhkuruhuma. Dia terjemah apa hammam tu bang dalam tu? Masuk kan? Masuk bilik mandi katakan. Tak. Wallahu a'lam. Kata Imam Rafi'i, dia kata kebanyakan ulama tak sebut pun mandikan hijamah dan juga mandikan masuk bilik air ke, kata wallahu a'lam. Qala Imam Nawawi fi ziyadati Raudhah al-mukhtar al-jazam bi istihbabihima. Ada. Wallahu a'lam. Jazam. Kata yang dipilih tu inilah sunat kedua-duanya. Waqad naqala sahib jam' al-jawami' fi mansusat Syafi'i annahu qala uhibbul ghusl min al-hijamah wal hammam wa kullu amrun yughayyir al-jasad, menyatakan. Dan aku kata dinukilkan daripada Imam Syafi'i bahawa Imam Syafi'i pernah berkata, aku suka mandi dengan sebab berbekam ataupun sebab masuk ke tandas. Dan setiap kali mengubah badan berbau ke atau sebagainya, maka dia disunatkan mandi. Wallahu a'lam. Kata Imam Syafi'i, dinukilkan juga daripada Imam Syafi'i, hikmahnya apa? Annahu dzalika yughayyiru al-jasad wa yudha'ifu wal ghusl yashuddu wa yan'ishu. Mana benda-benda tadi sama bekam ke apa ke, dia melemahkan badan. Bila mandi yashuddu, makna dapat kuatkan balik badan, dan juga wa yan'ushu, segarkan badan. Begitu juga orang antara yang kita kata, sebab itu orang yang melakukan hubungan suami isteri dalam macam Allah, bila dia nak buat kali kedua, katakan kali kedua dengan isterinya, nak cycle round ke third round ke, maknanya sunat baginya ambil wuduk paling tidak pun, kerana wuduk tadi juga dapat, salah satunya caranya ialah untuk nak menguatkan kembali tenaga dia. Itu disebut dalam inilah, itu setakat wuduk. Maka lebih-lebihlah kalau kita kata mandi, katakan. Wallahu a'lam. Jadi banyak ada juga pandangan-pandangan yang lain tu. Wa yusannul ghusl lil i'tikaf, dan sunatnya mandi kerana i'tikaf, sunatnya mandi setiap malam bulan Ramadan.
Setiap sunatnya mandi, setiap kali kita katakan buang bulu di bahagian kemaluan, katakan sunatnya mandi ketika masuk ke Madinah, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Manasik. Sunatnya mandi untuk masuk ke Kaabah, katakan dinukilkan oleh Imam Ibn Rif'ah, wallahu a'lam. Tapi sunat-sunat mandi ini tidak disebut kerana tidak ada dalil yang khususlah, katakan. Ada, wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung lagi besok. Kita sambung faslun wal mas'u ala khuffaini jaiz, dan menyapu di atas dua khuf itu hukumnya harus, tapi dengan syarat mati Allah. Jadi kita akan lihat sambungan besok berkaitan dengan menyapu di atas dua khuf. Wallahu a'lam bissawab. Jadi setakat itu saja. Mari kita doa pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan tayyiban wa husna ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.